Baik, InsyaAllah kita akan menyambung pada sesi yang kedua, pada sesi interogasi yang akan mengambil masa 45 minit. Akan dimulakan oleh Ustaz Salman Ali selama 20 minit dan Ustaz Ahmad Faiz 20 minit juga, dan selepas daripada itu akan berehat 5 minit. Saya ulangi syarat-syarat dialog pada nombor 7 dan 8. Panelis yang bertanya boleh bertanya seberapa banyak soalan, mencelah pada bila-bila masa dan diberikan keutamaan selaku penanya. Dan yang ke-8, panelis yang menjawab pula tidak boleh menjawab soalan dengan bertanya soalan kembali, melainkan panelis yang bertanya memberikan keizinan. Dan kita akan membunyikan loceng sebanyak 1 kali pada minit yang terakhir dan 2 kali setelah habis masa yang diperuntukkan. Dengan itu, saya menjemput Ustaz Salman Ali bagi memulakan sesi interogasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Okey, soalan saya yang pertama. Sekarang ni, apakah Allah sedang melihat dan mendengar kita ataupun tidak? Yes, sedang mendengar dan melihat. Baik. Of course. Sebelum ini, apakah Allah melihat ataupun tidak diskusi ini? Sebelum ini selayaknya Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Sebelum ini tu maksudnya bila? Semalam, 2 hari lepas, 3 hari lepas. Kalau sebelum ini maksudnya sebelum daripada malayazal, itu solahiyun qadimun maksudnya. Selayaknya Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat apa yang akan berlaku di sini. Okey. Saya nak bawakan 2 teks kalau Ustaz Faiz boleh tengok. Satu teks yang pertama, yamtani' an yasma' saut Zaid qabla wujudihi. Tak boleh dengar suara Zaid sebelum wujudnya. Itu teks yang pertama. Teks yang kedua, apabila ditanyakan sama ada yakhlu imma an yakun qadiman aw hadithan, kata aja ta'alluq al-idrak bil mudrakat sebagaimana ta'alluq al-ilm bil ma'lumat. Okey. Wa ma lazima min qidamil ilm qidamil ma'lum. Tidaklah qidamnya ta'alluq itu menunjukkan qidamul ma'lum. Jadi mana satu pandangan yang betul? Yang atas tu ke yang katakan tak boleh kalau lihat Zaid sebelum Zaid ada ataupun mendengar Siapa suara? yang sebut ila atas tu? Saya tanya pandangan PU Faiz saja. Mana satu pandangan yang bersama PU Faiz pilih? Sebab kalau ada Mu'tazilah yang mengatakan Tak ada Mu'tazilah. Tak So ada pandangan PU Faiz yang mana? Sama ada mustahil untuk Allah dengar suara Zaid sebelum Zaid berkata-kata, ataupun pandangan yang di bawah tu. Soalan seperti itu tadi seperti dalam Iljamul Awam. Itu sebenarnya soalan Mu'tazilah. Allah Ta'ala tidak boleh melihat. Kalau Allah Ta'ala melihat sekarang, Allah Ta'ala bersifat dengan samak basar dan melihat sesuatu tersebut sesuatu yang baharu jadi baharu sifat Allah Ta'ala, atau jadi qadim sesuatu yang dilihat, ataupun mustahil melihat benda yang tidak ada. Itu soalan Mu'tazili dan falsafi. Ini soalan mana ni? Saya kurang jelas. Okey. Pertama tu, wa huwa annahu ta'ala yamtani' an yasma' sauta Zaid qabla wujudihi wa an yara surata Zaid qabla wujudiha. Setuju ataupun tidak ni? Okey, setuju dengan tanjizi hadis. Baik, bagaimana pula dengan yang bawah tu bahawa Allah mendengar? Mana satu yang betul antara dua pandangan ni? Dua-dua boleh ditangguh betul. Itu sulhi qadim dan itu tanjizi hadis. Kedua-dua ni berbicara tentang tanjizi hadis, bukan tentang saluhi, tentang tanjizi. Yang bawah tu la yakhlu imma an yakuna qadiman aw hadisan, berbicara tentang benda yang berlaku sekarang ni. Fa'in cuba dibaca tengok. Kalau disebabkan Allah dengar dan lihat, sama ada qadim ataupun hadis, jawapan di bawah qadim, telah pun terdahulu. Kalau qadim artinya qadim jugalah masmu' dan mubsar. Jawapannya tak semestinya. Walaupun idrak itu qadim, tapi sama' dan basar itu bukan qadim. Yang di bawah tu dia kena ingat, dia ada dah dia panggil ditakdirkan. Mana saya ada tanda tadi masa Ustaz Salman duduk bentang. Iktibar maujud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada dah saya tanda tadi, iaitu pada perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali ada bawa jawapan seperti ini juga di dalam Iljamul Awam tadi. Boleh kita kata no problem, tak ada masalah. Seperti ilmu, mengetahui maklumat, tidak lazim maklumat tu jadi qadim. Dan tapi Allah Ta'ala mendengar sifat sesuatu yang belum ada,
Itu ditanggung kepada takdir. Tapi pandangan selagi yang di wujud. atas bercanggah, yang di atas kata tak boleh. Saut dan juga surah itu bukan ilmu. Itu secara tanjizi hadis. Ya, betul. Ini semua ni tentang tanzizi hadis, mekanisme memahami. Bukan tentang soluhi, tak ada soluhi di sini. Cuba Ustaz. Tak ada soluhi. Ini semua cerita pasal benda-benda baru yang dilihat. Yang mana satu pandangan yang betul ni? Tak, apabila menjawab kepada soalan seperti itu, sebenarnya dia kembali kepada suluhi qadim. Nah, ini seperti yang disebut oleh Imam Ghazali ni. Nah, okey, kita ambil banyak masa ni, saya pergi ke soalan. wa la yataghayyuru ubira an hadhihi sifati bil ilmi wal alimiyyah. Okey, saya pergi kepada soalan seterusnya sebab kita dah ambil banyak masa di sini. Okey. Baik, soalan seterusnya. Pendengaran Allah pada perkara-perkara baharu yang dinamakan nisbah ataupun dinamakan juga amr i'tibari. Apakah dia berlaku secara realiti ataupun sekadar nisbah i'tibariyah? Sungguh memang berlaku sungguh. I'tibariyah ada dua. Amrun i'tibari intizai dan amrun i'tibari ikhtirai. Yang direka-reka dan i'tibari yang dikatakan tidak ada, ma'dum. Saya bagi itu, soalan direct terus ikhtirai. tentang Baik. isu ini. Okey. Apakah dia i'tibari intizai ataupun ikhtirai? Intizai. Intizai artinya dia berlaku betul di alam Betul, nyata. berlaku. Di alam nyata artinya dia telah bercanggah dengan kaedah istihalah hulul hawadis. Tidak, dia bukan berlaku pada zat Allah Ta'ala. Ta'alluq ni Ar-Razi nisbah bainal muta'alli wal muta'alla. Tapi dia Dia tidak memerlukan berlaku di zat Allah Ta'ala. Baik, okey. orang yang membawakan konsep ini adalah Ar-Razi. Okey, yang pertama. Okey. Ar-Razi menyebutkan perlunya idrak, tak cukup sekadar tahayyuk. Tak cukup sekadar Okey, tahayyuk, perlu tahayyuk kepada tu- isra'. Okey, gitu. Okey, Silap. perlu Saya tak boleh- saya okey, tak boleh perlu tanya. kepada idrak. Sorry. Artinya idrak di sini adalah i'tibari, betul? Betul? Idrak Ta'alluq tu berlaku atau tidak di alam nyata? berlaku. I'tibari intizai. Betul. Kalau berlaku dia bercanggah dengan subutun wa tahaqquk. kalau berlaku Baik. mengikut ta'rif Ar-Razi mesti idrak dan juga tahayyuk, artinya telah berlaku sesuatu pada zat Allah. Kalau iktibar kepada tanjizi qadim, Bukan Ar-Razi menyebutkan Qadim. dua perkara yang penting ni. Bukan sekadar Okey. tahayyuk tapi ada idrak juga. Idrak itu proses. Idrak itu proses yang Okey. belum ada dia ada. Proses ini betul-betul berlaku di alam nyata ataupun tidak? berlaku. Kalau berlaku di Al-mutajadid alam itu nyata, ba'da. kenapa dinamakan i'tibari? Ya i'tibari. I'tibari kerana tidak dapat dilihat. Cuba. Okey. Ustaz Salman melihat Tak, bukan saya tanya. Ta'alluq tanjizi qadim, i'tibari ataupun tidak? nafsiyun. I'tibari atau tidak? Nafsiyun. I'tibari atau tidak? Nafsiyun. Saya tanya i'tibari ke tidak ni? Nafsiyun. Okey, tak tahu jawapan, tak apa. Sebenarnya Nafsiyun. Okey. Ada dah jawapan. Saya dah bentang tadi. majoriti ulama Asy'ariyah mengatakan ta'alluq tanjizi qadim itu bukan i'tibari, nafsi. Ya, nafsiyun. Tapi ta'alluq jadid adalah i'tibari. Soalannya, apa beza jadid dan qadim? Kalau kedua-duanya berlaku di alam nyata, kenapa ini dinamakan i'tibari, itu dinamakan nafsi? Soalannya apa? Berlaku di alam nyata. Kalau kedua-duanya itu sama sahaja berlaku di alam nyata, kenapa yang dulu dinamakan nafsi, yang baru dinamakan i'tibari? Nafsi iktibar di zat Allah Ta'ala. Iktibar pada yang qadim Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala berpisah. Sebab tak daripada faham makhluk. soalan saya ni. Nah, betul. Kalau kedua-duanya berlaku di alam nyata, di alam realiti, okey? Okey. Kenapa itu dinamakan nafsi? Ini bukan dinamakan nafsi. Sebab ini berkaitan dengan makhluk. Muta'allaknya ialah makhluk. Okey, jawapan tu Muta'allaknya ialah makhluk. jawapan tu itu bukan jawapan yang diberikan oleh A'immat Asy'ariyah. Tak apa, saya nak Okey, jawab dengan jawapan A'immat Asy'ariyah tak sama dengan ni. mudah. Baik.